Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Hakimi binti Nizam dari kelas Tipih 5B. Saya ingin menerangkan tentang pengertian kaedah kelima, iaitu keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. Okey. Peraturan kelima ini yang bermaksud bahawa keperluan itu kadang-kadang sesuai dengan keadaan darurat, maupun ianya baik keperluannya umum ataupun khas, dan kadang-kadang ia tidak baik. Okey. Lawan jenis yang bukan mahram adalah dilarang. Tetapi jika unsur-unsur melihat dorang oleh faktor keperluan, iaitu hajah, seperti dalam jual beli, pajakan dan lain-lain, maka hukumnya adalah diubah. Walaupun hanya terbatas pada wajah, kerana hajah akibatnya undang-undang itu berubah. Boleh dilihat dalam kes di atas bahawa melihat orang ketika transaksi jual beli adalah perkara yang sangat sukar untuk dielakkan. Jadi keperluan di sini adalah memasuki kategori keperluan umum adalah kerana keperluan untuk melihat jenis amalan lain dalam muamalah, iaitu jual beli. Melihat jenis amalan lain dalam muamalah amatlah sukar dielakkan dalam masa sekarang ni, kerana apabila ingin melakukan transaksi, kita dapat melihat transaksi orang lain dalam kaedah pembayaran. Okay. Antara faktor yang terdapat di dalam kaedah kelima ni adalah ad-darurat. Yang bermaksud keadaan di mana seseorang berada di dalam keadaan yang kritikal ataupun keadaan bahaya. Jadi jika dia tidak melakukannya, itu adalah sangat berbahaya baginya. Misalnya memakan bangkai ketika tidak ada apa-apa, makanan yang lain, makanan yang boleh dimakan, makanan yang berkhasiat, kecuali bangkai, sehingga dia mungkin mati kelaparan. Bermaksud seseorang itu sebagai contoh, seseorang itu berada di dalam hutan, tersesat, lalu dia dalam keadaan yang kelaparan, sedang mencari makanan, and then dia terjumpalah satu bangkai ni, bangkai rusa. Bangkai kan bagi umat Islam kan tidak boleh dimakan. So ia adalah diharuskan kerana untuk meneruskan hidup. Bagi contoh yang kedua adalah seseorang yang berada di dalam hutan dan tidak jumpa makanan yang boleh dimakan, makanan halal dimakan, dan ketika itu dia hanya menjumpai seekor babi. So dia harus dimakan untuk demi meneruskan hidup. Dalam maqasid syariah, antaranya adalah melindungi nyawa. Yang kedua adalah al-hajat, iaitu keperluan adalah dalam keadaan seseorang yang tidak berada dalam bayangan kematian, iaitu kritikal. Maksud bahawa kedudukannya berada di bawah jenis keperluan yang berada di atas. Yang bermaksud seseorang berhajat untuk memiliki sesuatu, untuk tetapi di dalam keadaan darurat. Yang ketiga adalah manfaat, iaitu keinginan ataupun keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu dengan melihat faedah yang akan diperolehi, seperti makanan dan keperluan lain. Seperti contoh, makanan yang akan membuat kita berasa sihat, makanan yang berkhasiat yang boleh membuatkan kita sihat. Yang kedua adalah seperti teknologi, keperluan kita seperti teknologi, telefon bimbit untuk kita berinteraksi, mengakses internet dan sebagainya. Uraian kaedah pula adalah kaedah ini bermaksud
keringanan tidak hanya terbatas pada perkara-perkara yang darurat sahaja, namun ia juga melibatkan perkara hajiat ataupun keperluan. Sebagai contohnya, dibenarkan memakan harta rampasan perang ghanimah di medan perang. Pada mulanya, barang rampasan iaitu harta rampasan perang dibenarkan untuk digunakan setelah menjadi milik pasukan perang masing-masing yang bermaksud yang telah dibahagi. Sebelum dibahagikan, maka dilarang untuk menggunakan barang-barang rampasan tersebut. Tapi kerana makanan adalah keperluan, maka dibenarkan. Tetapi ia perlulah dibahagi sama rata bersama pasukan perang untuk sama-sama memakannya. Yang kedua adalah sebagai contoh yang tadilah, untuk meneruskan hidup, kita tersesat ataupun berada di dalam hutan, yang kita jumpa adalah seekor babi, dan kita harus untuk memakannya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazlini binti Mat Sazali. Saya daripada Dipih 5B. Jadi saya akan teruskan untuk menerangkan tentang sumber kaedah di bawah tajuk keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. Tajuk ini di bawah kaedah asas yang ketiga, iaitu kemudaratan membawa kesenangan. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang kaedah ini. Hukum-hukum fiqh dibangun atas dasar ijtihad para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Dalam maksud ini, maka hukum-hukum fiqh tersebut merupakan dugaan kuat terhadap maksud Allah yang terkandung dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Satu ijtihad boleh jadi dia tak dapat menjangkau maksud Allah dan Rasul dengan baik. Maksudnya sesetengah mereka tidak dapat mendapat keputusan secara tepat ataupun secara solid. Jadi jika tidak dapat dipastikan dengan jelas mana yang mendekati kebenaran dengan maksud Allah dan Rasul, setiap ijtihad yang dilakukan mustahil akan dihargai oleh Allah dan Rasul, sehingga Nabi menyatakan bahawa ijtihad yang keliru akan mendapat 1 pahala, manakala ijtihad yang benar mendapat 2 pahala. Pahala pertama ialah pahala ijtihad dan pahala kebenaran yang dicapai dalam berijtihad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirara, yang bermaksud tiada kemudaratan dan tiada memudaratkan. Dalam hadis tersebut jelas menyatakan bahawa dalam Islam tak boleh memudaratkan diri maupun memudaratkan orang lain, sehingga walaupun orang Muslim sedang dalam keadaan mudarat, akan tetapi tidak boleh dalam menghilangkan kemudaratannya tersebut sampai memudaratkan orang lain. Seterusnya, tentang wajibnya menghilangkan kemudaratan pula, Allah ada berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119 yang bermaksud, mengapa kamu tidak mahu memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Maksudnya dekat sini, dalam kes kemudaratan sahaja kamu boleh memakan benda ataupun makanan yang telah diharamkan. Dalam situasi mudarat sahaja dibenarkan. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Yang terakhir bermaksud
Dan carilah apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syahrir Musyafi. Saya daripada kelas DP 5A. Hari ini saya akan membentangkan tentang hukum furuk. Kaedah yang ke-6 iaitu keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. Okey, hukum furuk bermaksud hukum yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Hukum furuk ialah masalah yang berlaku pada masa kini yang tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hukum furuk digunakan pakai pada zaman sekarang untuk meletakkan suatu hukum yang timbul pada masa kini. Okey, sebagai contoh, yang pertama, diharuskan sewaan, upahan, jual salam dan pindahan hutang atau hiwalah. Biarpun semua itu menyalahi al-qiyas, namun diharuskan kerana ada keperluan yang meluas di kalangan masyarakat. Ia dijatuhkan seperti hukum darurat. Okey, kita pergi poin yang kedua. Keperluan yang bersifat khusus seperti menampal bekas dengan menggunakan perak. Ia diharuskan kerana hajat dan keperluan. Contohnya menampal bekas yang bocor menggunakan perak walaupun hukumnya haram. Tetapi dibolehkan sekiranya darurat, maka diboleh menampalnya. Walaupun para ulama mempunyai perbezaan pandangan berkenaan hal ini. Antaranya saya ambil dalam mazhab Hanafi, iaitu boleh menggunakan bekas yang disadur dengan emas atau perak dengan syarat bahagian saduran tidak boleh dipisahkan kembali. Okey, dalam mazhab Hanafi dikata ada tampal tidak boleh dipisahkan, maka biarlah, tak boleh dipisahkan kembali. Okey, kita pergi yang poin ketiga. Okey, seorang lelaki diharuskan memakai pakaian sutera kerana penyakit kulit dan sebagainya. Okey, memang dalam Al-Quran memang kata lelaki tak boleh pakai emas, sutera. Okey, sama je. Tetapi kalau lelaki itu mempunyai alahan seperti penyakit berkurap, berkudis, maka diharuskan memakai sutera. Okey, ia jatuh seperti hukum darurat sebagaimana yang disebut dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair memakai pakaian sutera kerana ada kudis yang mereka alami. Okey, tambahan pula demikian juga harus memakai sutera bagi menghindarkan kutu sama ada ketika pelayaran ataupun tidak. Okey, kita pergi poin yang keempat. Diharuskan melihat kepada bakal isteri untuk bertujuan perkahwinan. Okey, sebagai contoh kisah seorang pemuda yang berkahwin tanpa melihat isteri dalam suatu hadis daripada kisah seorang pemuda yang berkahwin tanpa melihat isteri dan bahawa seorang telah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahawa dirinya telah berkahwin dengan seorang wanita tapi belum melihat wajah bakal isterinya lagi. Maka Rasulullah SAW sangat menyarankan kepada pasangan yang ingin berkahwin untuk melihat wajah bakal isterinya. Tujuan melihat supaya diberi merasa ketenangan dan kedamaian jiwa untuk meneruskan perkahwinan. Ia jatuh hukum darurat kerana bagi mengelakkan perceraian. Okey, yang keempat ni memang korang kena tengok wajah isteri korang sebelum yelah bakal isteri korang sebelum berkahwin untuk mengelakkan perceraian lah. Nanti kalau dah kahwin lepas muka hodoh, muka korang ni korang tak suka pula. So korang diharuskan untuk tengok wajah bakal isteri korang. Okey, kita pergi poin yang kelima, yang terakhir. Keperluan pekerjaan yang tidak celah upahnya, contoh penjual, salesman atau marketer. Okey, saya ambil sebagai contoh perniagaan MLM kerana dia punya upah dia tidak jelas kerana perniagaan kebiasaan memerlukan
sasaran jualan tertentu sebagai syarat penerimaan komisen. Apabila target jualan gagal diperoleh, maka hilanglah kelayakan untuk mendapat komisen walaupun orang bawahnya berjaya. Orang atas still lah terpinga-pinga untuk mencari customer, tapi still tak ada. So, yang orang atas ni lah terjejas dia punya upahnya tak jelas, maka jatuh subha. Okay. Tapi peringatan MMM ni diharuskan sebab kalau tak ada orang-orang yang berniaga macam ni, macam mana ekonomi nak meningkat, kan? So dia jatuh hukum darurat, so dibolehkan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurihani Syafinas binti Muhammad Siddiq. Saya daripada kelas DP 5B. Jadi saya akan teruskan dengan kaedah pecahan. Kaedah pecahan ini di bawah asas 3 mempunyai 10 kaedah. Dan kumpulan kami mendapat tajuk di bawah kaedah ke-6, iaitu Al-hajatu tanzilu munazzalah ad-darurah ammat kanat au hasid, yang bererti keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat, sama ada umum atau khusus. Jadi sedikit sebanyak topik kumpulan kami ini menerangkan bahawa Islam ni memudahkan. Apabila seseorang berada di dalam keadaan darurat, benda yang Islam larang pun boleh dilonggarkan untuk kita teruskan kehidupan. Seperti yang kita tahu, kita umat Islam ni hidup berlandaskan maqasid syariah, dan salah satunya adalah menjaga nyawa. Jadi dalam keadaan apa pun yang terjadi dalam hidup kita ni, kita mesti teruskan kehidupan. Okey, kaedah ini mempunyai Kaedah ini mempunyai dua bahagian, iaitu umum dan khusus. Seperti yang kita ketahui, umum ni untuk semua orang, masyarakat, dan semaksud dengannya lah, maksudnya kelompok pun kita kira umum, kan. Janji benda tu ramai dan lebih pada seorang dikira umum lah. Sebagai contoh, keperluan atau hajat umum ni bila mana di dalam keadaan kalangan masyarakat kita ada yang tidak mempunyai rumah untuk berlindung dan berteduh. Jadi kita sebagai umat Islam yang lain yang orang kata senang lah juga kehidupan kita ni mempunyai rumah lebihan, tapi kita tak nak sewakan rumah tu untuk sesiapa lah. Tapi dalam keadaan darurat macam ni, kita perlu sewakan rumah tu untuk golongan tadilah, golongan yang mempunyai nasib tak baik tu, supaya mereka mempunyai tempat berlindung dan berteduh. Jadi dalam keadaan macam tu dikira macam keadaan darurat lah. So kita sebagai umat Islam yang lain ni, yang senang, yang Allah bagi mudahkan hidup kita ni, jadi kita perlulah bertolak ansur, sewakan rumah tu untuk membantu golongan tadi tu. Lagipun rumah banyak nak buat apa, kan. Tak guna kita bagi dekat, bukan bagilah, orang kata macam sewakan lah untuk orang tu, kan. Okay, itu dari segi umum ni lah. Dari segi khusus pula, khusus ni macam ianya macam untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, seorang lelaki yang beragama Islam, seperti yang kita tahu, diorang tak boleh pakai sutera dan barang perhiasan seperti barang kemas atau saat kata dengannya lah. Jadi tapi satu hari tiba-tiba seorang lelaki beragama Islam ni, dia mempunyai penyakit kulit. Dan penyakit kulitnya tu menyebabkan dia perlu memakai pakaian sutera, sebagai contoh lah, pakaian sutera. Jadi harus bagi dia untuk memakai pakaian sutera tu untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi dia memakai pakaian sutera tu sekadar cukup untuk sehingga dia sembuh. Jadi lepas dia sembuh tu dah tak boleh pakai lah. Kembali kepada hukum asal, seorang lelaki Islam tidak boleh memakai sutera. Tapi bila mana dia dalam keadaan darurat, seperti dia dulu dia punya penyakit kulit tu, so diharuskan untuk dia memakai sutera tu demi untuk memulihkan penyakitnya tu. Itu secara khususnya lah. Banyak lagi contoh khusus ni sebenarnya, tapi saya bagi yang simple, yang senang faham. Jadi benda tu
yang lain tu kita boleh fikir sendiri mana untuk khusus dan mana untuk umum. Macam saya cakap tadi, khusus tu untuk diri sendiri. Maksudnya bila mana kita dah ada dalam keadaan darurat, kita tahu masalah kita tu untuk umum ke khusus ke, macam tu. Kita boleh fikir sendiri sebab kita dah ada basic sikit-sikit kan. Boleh teruskan lah. Okay, saya sambung sikit. Saya ada terbaca satu artikel berkaitan dengan keadaan darurat. Tapi contoh situasi darurat, bukan contoh lah, maksudnya artikel berkenaan darurat tu dalam kategori umum. Okay, banjir besar yang melanda hampir semua negeri di semenanjung Malaysia pada Disember 2014 telah memberi kesan banjir lumpur dan kemusnahan di kawasan penempatan. Penduduk juga turut diancam dengan keburuan akibat makanan yang tidak mencukupi. Terdapat mangsa yang terputus bekalan makanan, terpisah dari ahli keluarga, dipindahkan jauh daripada tempat tinggal, jatuh sakit dan hilang sumber pendapatan. Keadaan tersebut menggambarkan situasi darurat kepada mangsa banjir yang memerlukan bantuan daripada pihak luar untuk memulihkan kembali keadaan kehidupan mereka. Dalam situasi yang gertik ini, seluruh rakyat Malaysia telah bekerjasama memberikan bantuan dan mengumpulkan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Hal ini termasuklah dalam agihan zakat yang diberikan kerana dana zakat yang diberikan dapat membantu mangsa-mangsa banjir untuk terus hidup. Okey, jadi apa yang diterangkan dalam artikel ni memberi maksud satu banjir yang telah berlaku pada Disember 2014 di semenanjung Malaysia lah, maksudnya di tempat kita ni lah, selain pada Sabah dan Sarawak. Jadi macam kita tahu bila banjir ni kadang-kadang kita bukan kita expect, maksudnya banjir ni kita tak expect bila dia akan datang kan. Selalu macam hujan ni tiba-tiba banjir. Jadi kalau dalam keadaan banjir tu, kita kadang-kadang tak sempat nak, macam orang kata, kita tak ambil langkah berjaga-jaga awal lah untuk kita packing barang apa yang patut, ambil benda-benda yang penting seperti IC, surat beranak, semua tu. Biasanya benda-benda macam tu kita letakkan dalam satu tempat yang boleh kita capai kalau apa-apa berlaku kan. Jadi kalau macam makanan, baju semua tu, kita biasalah kalau benda berlaku secara tiba-tiba, orang kata emergency, memang kita takkan terfikir untuk nak ambil baju ke makanan ke. Jadi kita ambil benda-benda penting seperti IC, surat beranak, semua-semua tu. Jadi dalam situasi banjir ni pun orang kita dikategorikan ni sebagai keadaan darurat, di mana kita boleh bahagian pihak zakat ni boleh bagi bantuan kepada mangsa banjir, walaupun mangsa banjir tu dulu sebelum dia jadi bangsa banjir dia mampulah. Biasanya orang, macam kita tahulah, zakat ni untuk orang susah, orang tak ada kerja, orang sakit. Okey, macam biasanya dalam satu kawasan macam tempat perumahan tu, macam mana cakap dalam satu dun tu lah, dun kan, orang panggil dun kan. Dalam satu dun tu dia dah tetapkan setiap tahun siapa yang dapat zakat, siapa yang tak dapat zakat, siapa yang layak, siapa tak layak kan. Jadi bila banjir berlaku dekat kawasan mereka, benda tu dah macam tak orang kata apa, tak relevan lah, something like that lah, tak relevan. Bila kita cakap bila kita bagi zakat, contoh kan, bila dah banjir tu, diorang dikumpulkan satu tempat. Tiba-tiba datang adun ni, datang cakap nak bagi zakat dekat bangsa banjir yang sebelum jadi bangsa banjir tu, dia memang tak mampu lah. So diorang bagi dekat golongan bangsa banjir yang memang layak dapat zakat tu. Jadi golongan bangsa banjir yang lain ni, yang sebelum banjirnya dia hidup senang, tapi bila dah banjir dia tinggal selai sepinggang juga. Jadi nasib mereka ni sama macam nasib golongan banjir yang layak dapat zakat tu. Okay, jadi dalam keadaan darurat macam tu, diorang pun dikira sebagai asnaf dan layak dapat zakat lah. Biasanya macam tu lah. Menurut Zulkifli Muhammad, bangsa banjir boleh termasuk dalam golongan ke-6, iaitu asnaf al-gharimin, kerana mereka terpaksa berhutang dalam hal yang tiada maksiat dan tidak menemui jalan untuk melunaskan hutangnya. Okey. Zakat harus diberikan kepada golongan yang terkena mudarat atau bencana, sama ada banjir besar, punta beliung, rumah runtuh, gempa bumi dan lain-lain kejadian yang menyebabkan rumah dan tanaman mereka musnah. Jadi bila dalam keadaan darurat seperti macam kena banjir ni,
orang yang sebelum mangsa banjir tu dia tak layak dapat zakat, tapi bila dia kena dugaan seperti mangsa banjir ni, jadi dia pun layak dapat zakat. Walaupun sebenarnya hakikat dia hidup senang sebelum tu. Macam saya cakap lah, bila dalam keadaan darurat ni, Islam tu memudahkan untuk kita teruskan kehidupan kita. Islam tu bagi banyak jalan untuk kita still menjaga nyawa kita. Mana nampak macam alah makan je, makan mestilah dia orang bagi. Tapi bila dah banjir surut, mesti dia orang perlukan sedikit duit, sedikit wang untuk mula balik hidup tu. Mula balik kehidupan tu, macam buat rumah ke, beli rumah ke. So jadi mereka ni, golongan-golongan yang tak layak dapat zakat ni, jadi mereka pun layak dapat zakat dalam keadaan mereka terkena je, mereka jadi masa banjir tu. Macam itulah. Itu dari segi umum, contoh situasi untuk keadaan darurat bila mana umum lah. Okey, saya ada khusus pula satu contoh yang saya rasa mudah untuk kita faham dan senang lah, macam sebab benda tu saya rasa contoh yang paling mudah. Okey, contoh dia macam ni. Satu, kita pergi camping. Tiba-tiba kita, aku nak kata terlupa, macam boleh kata kita sesat dalam hutan. Dah lah sesat, bekalan makanan pula habis. So jadi itu kita dalam keadaan darurat lah. Macam saya cakap, khususnya untuk diri sendiri. So benda tu dikira dalam keadaan darurat, di mana kita perlu mencari makanan untuk meneruskan hidup. Okey, tiba-tiba dalam hutan tu dia ada khinzir je. Okey, khinzir je sebagai makanan untuk kita hidup. Macam saya cakap tadi, kita umat Islam hidup berlandaskan maqasid syariat dan salah satunya menjaga nyawa. Jadi macam mana kita nak teruskan hidup dengan nak makan babi tu? Saya nak cakap makan babi demi meneruskan kehidupan. Faham tak? Maksudnya macam dalam hutan tu, selain pokok, daun yang ada dalam hutan tu, ada haiwan yang kita boleh makan babi je. Yang kita boleh makan babi je. So dalam keadaan kita macam tu, kita diharuskan lah. Kita diharuskan untuk kita makan babi tu, tapi cukup sekadar untuk meneruskan hidup. Maksudnya kita makan, kita tak mati. Bukan kita makan sampai kenyang. Kenyang melampau lah kan. Cukup sekadar kita makan untuk kita hidup keesokan harinya, sampailah kita dapat jalan keluar daripada hutan tu. Itu contoh keadaan darurat dalam segi khusus lah untuk diri kita sendiri. Tak semestinya babi. Kadang-kadang kalau ada monyet je ke, ada apa lagi yang dalam hutan, ada apa lagi yang kita tak boleh makan, ada buaya ke, kot lah kita nampak buaya je, buaya dah mati ke kan, bangkai ke, kita diharuskan makan untuk sekadar meneruskan kehidupan. Maksudnya istilah kat situ, kalau kau makan kau tak mati. Kalau kau tak makan kau mati. Macam itulah. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Ain binti Ahmad Mokhtar. Saya ingin menerangkan tentang isu semasa berkaitan dengan keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. Okey, isu yang pertama, seorang lelaki yang diharuskan memakai sutera kena mempunyai penyakit kulit, sedangkan dalam keadaan biasa diharamkan. Selain itu, diharuskan melihat bakal isteri untuk bertujuan perkahwinan. Okey, yang tu isu pertama. Okey, saya teruskan dengan isu yang kedua. Isu yang mengharuskan darurat zakat kepada mangsa bencana banjir. Okey. Poin pertama, bencana yang boleh menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara yang melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar. Contohnya bencana banjir lah. Okay, yang poin kedua, memerlukan bantuan mengikut kadar kemusnahan yang dialami. Tahap kesulitan yang dialami oleh mangsa banjir adalah berbeza. Okey, poin yang ketiga, sebahagian yang lain mungkin mengalami kerosakan yang sederhana
dan hanya memerlukan bantuan yang setimpalnya. Okey, yang tu untuk isu kedua. Isu ketiga pula. Okey, isu yang ketiga, isu aurat dan pakaian maternity di Malaysia. Di Malaysia tidak terdapat pakaian khusus untuk wanita hamil dan ketika bersalin. Okey, macam kita tahu, dekat mana-mana hospital, bila dalam keadaan darurat, bila dalam keadaan perlu bersalin, hendak bersalin, kita pakai pakaian yang ada di hospital saja, walaupun dia tak menutup aurat ataupun terbuka aurat, itu dikira dalam keadaan darurat. Jadi yang tu diharuskan, kerana kita dalam keadaan darurat, kita diharuskan memakai pakaian itulah. Okey, poin kedua, semasa proses pengendalian kelahiran, tindakan yang cepat dan tepat diperlukan oleh doktor dan bidan bagi memastikan kedua-dua ibu dan anak selamat. Maka ketika ini, pendedahan aurat yang banyak serta-merta terkawal berlaku. Macam yang saya bagi tahu tadilah, pendedahan aurat yang banyak serta-merta berlaku ialah sebab kita dalam keadaan darurat untuk bersalin. Jadi ketika itu diharuskanlah memakai pakaian yang tidak menutup aurat kerana kita dalam keadaan darurat. Okey, itu sahaja isu-isu yang saya bagi tahu tadi. Sekian, terima kasih.